Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Izinkan saya menyambung perbahasan saya berhubung dengan menjunjung kasih titah ucapan beliau yang mulia Tuanku. Izinkan juga saya sebenarnya ingin tadi bertanyakan tentang isu air ini, ialah kerana sebenarnya dalam tempoh tersebut, katalah kita tak setuju dengan peran Loji Langat itu pun, saya sebenarnya menyokong cadangan Datuk Yang Berhormat Datuk Menteri Besar tadi untuk membuat alternatif bagi mengatasi masalah jatuhan air. Tapi yang saya ingin mencatatkan di sini, walaupun ada kajian yang menunjukkan bahawa tahun 2014 ya, krisis air ini akan berlaku, tetapi pandangan ini telah diketepikan dan ditolak dan beranggapan bahawa pada tahun 2019 ya, air itu krisis air akan berlaku. Sedangkan kita tahu keadaan ya, iklim dunia pada hari ini yang sudah tidak menentu lagi, sudah tentu kebarang kalian untuk berlaku masalah krisis air ini pada bila-bila masa. Dan kerana itu sepatutnya ada plan kontingensi ataupun alternative plan pada masa itu untuk memikirkan sekiranya pada tahun 2014 berlaku krisis air, kita tidaklah mengalami keadaan penderitaan rakyat di Selangor sampai hari ini yang berlaku setiap hari. Hari itu kata dalam tempoh 3 bulan perkara ini mungkin akan selesai, tapi kita dapati hari-hari pun kita mengalami masalah jatuhan air. Walaupun jatuhan air ini ya, Sungai Buloh Kampung Tungku minta mencelah. Sekali lagi saya nak habiskan tadi sebab saya tak dapat penjelasan tu. Mungkin lepas ini masa penggulungan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar bolehlah orang kata berrespon kepada perkara yang saya bangkitkan. Sehingga hari ini pun kita akan berterusan menghadapi masalah air, jatuhan air. Dan jatuhan air ini saya jangka ya, dia akan berterusan kerana walaupun sekarang alhamdulillah Tuhan telah turunkan hujan ya, tapi sebenarnya jelaskan tu hujan pun tak menentu. Ada masanya dia akan turun di takungan air di empangan, ada masanya dia hanya turun di tempat-tempat lain. Dan kerana itu mengikut juga ramalan kajian cuaca bahawa selepas bulan 6 ni kita akan juga menghadapi kemarau. Dan saya sangat berharaplah bahawa jawatan kuasa ini bukan saja akan memikirkan bagaimana harus perkara ini kita selesaikanlah dengan baik supaya rakyat di Selangor ini tidak akan orang kata menderita berpanjangan. Tuan Speaker, akhirnya Sungai Burung benar kan? Kampung Tungku. Terima kasih Sungai Burung. Sebenarnya apa yang saya ingin pastikan di sini ialah terdapat sebenarnya perbezaan antara asas untuk membina Langat Tua dengan apa yang berlaku sekarang mengikut pengetahuan saya. Kalau kita masih ingat, semasa asas Langat Tua diusulkan, dicarakan untuk dibina, asas ataupun basis untuk membina ialah kerana pada dijangkakan permintaan terhadap air ini akan melonjak naik, dan pada masa itu sekiranya tidak ada sumber air yang baru, negeri Selangor akan menghadapi masalah kekurangan air dan akan berlaku krisis air. Itu adalah asas untuk membina Langat Tua yang diujarkan oleh Barisan Nasional. Tapi keadaan sekarang di negeri Selangor berbeza. Ia berbeza kerana apa yang berlaku sekarang ialah keturunan hujan yang sepatutnya berlaku pada bulan Januari dan bulan Februari tidak berlaku. Masalah kemarau yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bukan saja di negeri Selangor, di negeri Kelantan, di Kedah, di negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, malah sekarang kalau setahu saya, Taiping, bandar yang menerima hujan yang paling banyak pun masih perlu ada jatuhan air. Jadi saya rasa keadaan ini sebenarnya berbeza dengan apa yang dicarankan dalam asas untuk membina Langat Tua. Jadi saya minta Yang Berhormat Ketua Pembangkang mungkin sekiranya ini benar, saya rasa terimalah dalam ucapan Yang Berhormat nantilah. Okey, yang itu
Yang Muhammad Datuk Puteri Besar telah pun menjelaskan dengan isu langat. Tapi bagaimanapun isu langat dia punya kesannya telah ada pada masa ini, iaitu akibatnya itu ramai industri-industri dan juga orang kata pemaju-pemaju tidak dapat meneruskan projek-projek pembangunan mereka kerana tidak dapat kelulusan daripada pihak Sabas untuk memastikan bekalan air yang cukup. Dan ini telah menyebabkan kerugian pelaburan dan juga peluang pekerjaan yang sepatutnya diperoleh atau dimanfaatkan oleh negara ini. Yang keduanya tentang masalah negeri-negeri lain juga menghadapi masalah itu. Negeri-negeri lain akan berfikirkan. Tapi untuk negeri Selangor, saya ingin menyarankan dan juga memberi pandangan agar Menteri Besar dengan pasukannya mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan berkesan untuk terus menghadapi masalah air, satuan air. Tapi saya nak beritahu bahawa Timbalan Perdana Menteri Malaysia telah pun mengingatkan, saya ingat dalam tahun 2008 pun atau 2009, bahawa masalah air, kekurangan air ini, krisis air, kekurangan air ini akan berlaku pada tahun 2014. Dan saya berpendapat sepatutnya perkara-perkara ini perlulah dibuat pencerahan untuk mengambil kira sekiranya apa berlaku pada tahun 2014 seperti mana apa yang berlaku hari ini, maka kita tidaklah menjalankan orang kata program firefighting ataupun on ad hoc basis. Tuan Speaker, akhirnya saya akan menyentuh isu Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS tanpa menyentuh perkara-perkara yang sekarang dalam pendengaran Selket. Rakyat berhak melalui persidangan Dewan Undangan Negeri yang mulia ini untuk membangkitkan isu-isu yang melibatkan PKNS selaras dengan konsep ketelusan kerajaan dan Akta Kebebasan Maklumat Freedom of Information Act 2010 dengan izin. Saya menghormati dan akur dengan keputusan Tuan Presiden untuk menolak usul saya menyentuh dua perkara yang sedang dalam pendengaran Selket. Walau bagaimanapun saya akan membangkitkan isu-isu yang tidak menyentuh dengan Selket tapi berkaitan langsung dengan PKNS. Tuan Speaker, PKNS merupakan sebuah agensi kerajaan negeri yang paling penting dan telah terbukti memberikan sumbangan besar kepada pembangunan sosioekonomi dan infrastruktur negeri Selangor sejak ditubuhkan pada tahun 1964. PKNS adalah agensi utama pembangunan kerajaan negeri terutama dalam sektor hartanah dan perumahan, pembangunan kawasan perindustrian dan bandar-bandar baru, di samping terlibat secara langsung dalam berbagai program untuk merealisasikan sosioekonomi termaksud pembangunan untuk memastikan golongan pendapatan rendah mendapat kemudahan-kemudahan perumahan yang mereka mampu miliki. Dalam tempoh 50 tahun sejak penubuhannya, PKNS telah membangunkan 10 bandar baru seluas 14,148 hektar, 8 kawasan kejilanan berskala besar dan berpuluh-puluh berskala kecil. Bandar baru Shah Alam, Ibu Negeri Selangor adalah salah satu daripada projek kemegahan PKNS. 152,334 unit rumah pelbagai jenis sehingga 2012 telah dibina yang terdiri daripada 38% kos rendah, 47% kos sederhana dan hanya 15% kos tinggi. Ini tidak termasuk 14,132 unit rumah kos rendah di daerah-daerah. Pentingnya peranan PKNS di Selangor menyebabkan PKNS sentiasa mendapat perhatian rakyat Selangor, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah sejak daripada dahulu lagi. Malangnya sejak pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat pada tahun 2008 dan pelantikan pengurus besar PKNS yang baru dari sektor swasta, PKNS bukan saja telah meminggir dan memberhentikan pelaksanaan dasar dan objektif utamanya terhadap sosioekonomi, termasuk dasar ekonomi baru, tetapi secara berperingkat-peringkat mengurangkan dan memberhentikan
program sosioekonomi yang menjadi teras utama penubuhannya. PKNS telah menjadi badan korporat yang meletakkan keuntungan maksima sebagai tujuan utama operasinya. Pendekatan proses transformasi PKNS di bawah pengurusan baru ialah dengan menggunakan anak-anak syarikat milik penuh PKNS sebagai saluran dan ejen perubahan yang tidak mengikat entiti baru ini untuk mematuhi dasar-dasar dan garis panduan kerajaan yang dianggap sebagai penghalang kepada proses transformasi PKNS. Di samping itu, pengurusan baru tidak percaya dengan kemampuan pegawai-pegawai dalaman yang telah terbukti berjaya membawa PKNS seperti kedudukannya sekarang. Sebaliknya, Kerajaan Pakatan Rakyat telah melantik pegawai-pegawai kontrak dan perunding-perunding serta syarikat-syarikat pengurusan untuk menjalankan kerja-kerja yang sebenarnya boleh dijalankan oleh pegawai-pegawai dalaman. Mereka dilantik oleh PKNS Holding dengan gaji yang begitu tinggi dan lumayan dan dipinjamkan kepada PKNS. Gaji daripada RM8,000 hingga 30,000 sebulan. Kesannya belanja mengurus PKNS naik melambung tinggi. Pengurus besar PKNS adalah pegawai kontrak yang mendapat gaji lebih kurang RM40,000 sebulan, yaitu RM20,000 daripada gaji PKNS, gaji hakiki, dan RM20,000 daripada sumbangan 4 buah anak syarikat PKNS. Jumlah ini tidak termasuk allowance sebagai ahli-ahli lembaga pengarah di anak-anak syarikat PKNS. Gaji dan bonus pengurus besar PKNS dalam tempoh 23 bulan sejak pelantikannya adalah berjumlah RM1,4 juta. Pasukan pegawai-pegawai kontrak sokongan dan perunding-perunding, kebanyakan pelantikan ini adalah tidak diperlukan. Ia membazir, redundant dan tidak banyak membawa kepada nilai tambah kepada PKNS kerana pegawai-pegawai kanan profesional dalam PKNS boleh membuat kerja-kerja tersebut. Pelantikan Puan Faridah Beyond Brand Communication sebagai perunding teks ucapan pengurus besar dengan bayaran RM7,500 sebulan terlalu tinggi dan tidak perlu kerana sudah ada 3 pegawai akhbar dan pegawai perhubungan PKNS yang berpengalaman untuk menjalankan tugas tersebut. Pelantikan PKNS Holding sebagai perunding kumpulan pemasaran bagi penyediaan pelan induk projek Bernam Jaya dan Selangor Science Park 2 dengan bayaran sebanyak RM1.38 juta adalah tidak perlu kerana boleh diselaraskan sendiri oleh PKNS. PKNS Holding tidak ada pegawai-pegawai profesional yang berpengalaman seperti PKNS. Macam manalah mereka hendak memantau kerja-kerja tersebut. Adalah didapati bahawa pegawai-pegawai kontrak yang diketuai oleh pengurus besar PKNS datang daripada syarikat-syarikat swasta dan tidak biasa dengan pengalaman berbagai-bagai peraturan kewangan kerajaan. Kecenderungan membelakangkan peraturan-peraturan yang telah diterima oleh PKNS atas alasan kecekapan dan pentadbiran ala korporat. Laporan dan penemuan Jabatan Audit Negara Cawangan Negeri Selangor ke atas 6 perkara yang dibangkitkan dalam Dewan Negeri Selangor pada 9 November 2010 mendapati bahawa pada keseluruhannya pengurusan kewangan PKNS adalah tidak memuaskan kerana ketidakcekapan pengurus dan garis panduan keuangan yang tidak jelas. Perkara ini, Tuan Speaker, perkara ini telah dibangkitkan di dalam Dewan Negeri Selangor pada tahun 2011 oleh adun-adun Pakatan Rakyat dan adun Barisan Nasional. Tetapi yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar Selangor mempertahankan tindakan lembaga pengarah
dan pengurusan PKNS sebagai wajar dan selari dengan program transformasi PKNS. Walaupun banyak pendedahan dan bentahan telah dibuat termasuk oleh kaki tangan PKNS sendiri yang amat berhormat Datuk Menteri Besar tetap menyambung kontrak pengurus besar. Ini menyebabkan pengurus besar dan pegawai-pegawai kontrak tersebut naik tocak. Sewenang-wenangnya membelakangkan garis panduan dan peraturan kerajaan kerana menganggap mereka dilantik oleh PKNS Holding dan bukan penjawat awam serta tidak terikat dengan peraturan tersebut. Pengurus besar PKNS begitu angkuh dan tidak peka dengan teguran-teguran rakyat. Beliau menggunakan kemudahan PKNS untuk menonjolkan Yang Muhammad dan Burung, promosi peraturan tetap. Peraturan tetap 356. Seorang ahli tidak boleh membaca ucapannya. Lama sangat dah baca tadi. Letih dah saya. Saya tidak membaca, saya menengok aja. Kurangkan menengok. Yang Muhammad. Teruskan. Saya sebenarnya menengok apa ni tuan speaker, timbalan speaker ni tadi. Yang handsome. Teruskan Yang Muhammad. Okey. Kena tengok dululah sebelum baca kan sekian. Kalau tidak kan kita bercakap merapu aja buat apa orang pelikir kita. Saya nak bagi fact saja ya. Demi untuk orang kata rakyat negeri Selangor. Membesar begitu angkuh dan tidak peka dengan teguran-teguran rakyat. Beliau menggunakan kemudahan PKNS sebaliknya untuk menonjol dan mempromosikan dirinya sebagai tokoh korporat berwibawa sehingga memenangi the Brand Laureate CCON Leadership Award 2013. Ini dia saya nak tunjukkan majalahnya. The Brand Laureate World News Review. Osman Omar Forging a New Reality for PKNS. Sebagai pegawai kontrak, beliau sebenarnya tidak sayang dan tidak mempunyai strong attachment dan komitmen dengan izin kepada PKNS. Hanya mengambil kesempatan melalui PKNS untuk kepentingan sendiri. Selepas meninggalkan PKNS, sekarang beliau dilantik sebagai CEO Oxley Holding Malaysia Sdn Bhd, Oxley Malaysia, iaitu anak syarikat milik penuh Oxley Holding Limited yang disenaraikan di Singapura. Tetapi akhirnya hari ini barulah yang amat berhormat Datuk Menteri Besar sedar dan mengakui bahawa pelantikan pegawai-pegawai kontrak tersebut sebenarnya merugikan PKNS dan terpaksa diberhentikan. Ini menurut beliau telah menjimatkan RM 7 juta setahun. Mengapa sekarang? Mengapa tidak mendengar teguran-teguran daripada adun-adun Pakatan Rakyat sendiri? Kedua, seterusnya, macam mana yang amat berhormat Datuk Menteri Besar tidak tahu pelantikan mereka dan mengambil tindakan apabila perkara ini dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini pada tahun 2011. Walau apapun, alasan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar adalah bertanggungjawab sebagai pengurusi PKNS dan beliau bersama-sama bertanggungjawab selaras dengan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan etika tadbir urus baik. Tuan Speaker, isu PKNS tidak berakhir mengenai masalah kaki tangan kontrak dan perkara-perkara yang dibangkitkan di atas. Ada banyak lagi isu-isu kontroversi lama dan baru yang perlu mendapat perhatian yang amat berhormat Datuk Menteri Besar. Selepas penamatan kontrak pengurus besar PKNS, Datuk Osman Omar dan lain-lain pegawai kontrak PKNS Holding. Pertama, apakah hala tuju PKNS di bawah pengurusan baru yang diketuai oleh pengurus besar yang dipinjamkan daripada KDIB? Apakah strategi pemulihan dan penyusunan semula organisasi PKNS?
Adakah PKNS akan kembali kepada matlamat penubuhan atau meneruskan informasi mengikut pendekatan pengurus besar yang dahulu? Kedua, apakah kedudukan 5 aset komersial PKNS, yaitu Kompleks PKNS Sahalam, Wisma Yakin, Kompleks PKNS Bangi, Menara PKNS Petaling Jaya, dan SACC Mall Sahalam yang pernah dicadangkan untuk dijual dan seterusnya dipindah milik kepada anak syarikat milik penuh PKNS, yaitu Private Real Estate Co. ataupun dalam ringkasnya PREC. Sudah selesaikah proses pemindahan hak milik dan berapakah harga jualan aset-aset tersebut? Apakah jaminan kerajaan negeri kepada pengurusan PKNS bahawa aset-aset tersebut tidak akan dijual kepada pihak swasta di masa akan datang? Kemungkinan ini berlaku kerana PREC tidak banyak tertaluk kepada kawalan terus kerajaan negeri dan perbendaharaan Malaysia seperti PKNS. Tiada jaminan bahawa PREC akan terus menjadi hak milik PKNS, terdedah kepada risiko dibeli oleh pihak swasta. Kalau ini berlaku, aset-aset tersebut tidak lagi menjadi hak milik PKNS dan rakyat Selangor. Ketiga, bagaimanakah kedudukan projek-projek mega PKNS, terutamanya 8 projek mega, datum dan semuanya bernilai RM8.938 bilion. Adakah akan diteruskan oleh pengurusan baru PKNS? Apakah status projek Datum Jelatik yang pernah menjadi kontribusi sekitar PRU13 bila dimulakan pembinaannya dan berapa kos yang terlibat? Berapakah pelaburan PKNS dalam projek tersebut? Dari mana sumber kewangan didapati? Dan kalau melalui pinjaman bank, berapa jumlahnya dan berapa banyak yang telah dikeluarkan? Penjelasan ini perlu diberikan untuk pengetahuan rakyat serta pemilik asal rumah paksa yang terlibat dengan projek tersebut. Keempat, berapakah jumlah pinjaman bank yang telah diperolehi oleh PKNS untuk berbagai projek mega PKNS, sama ada melalui PKNS atau anak-anak syarikat PKNS? Apakah bentuk cagaran PKNS untuk pinjaman-pinjaman tersebut dan bagaimanakah kemampuan PKNS untuk membayar balik hutang-hutang tersebut? Tuan Speaker, saya membangkitkan berbagai isu PKNS di atas kerana PKNS adalah sebuah agensi pembangunan yang sangat penting bagi negeri Selangor yang pengurusannya perlu dipantau sepanjang masa. Saya memang bersetuju bahawa PKNS hendaklah mengadakan perubahan dinamik dan transformasi selaras dengan cabaran persaingan hebat dunia perniagaan dan sinerio pembangunan ekonomi semasa yang akan menentukan masa depan kelangsungan PKNS. Tapi sebarang transformasi yang dibuat oleh PKNS hendaklah diseimbangkan dengan pencapaian matlamat sebenar penubuhan PKNS sebagai ejen pembangunan sosioekonomi rakyat Selangor dan bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh itu saya mencadangkan supaya pengurusan baru PKNS dapat menyediakan laporan strategik hala tuju PKNS berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam sepanjang tempoh operasi dan pengetahuan rakyat Selangor di Dewan Yang Mulia ini. Setakat itu ucapan pembahasan saya menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.